بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya juga dapatlah kita bertemu dalam rancangan tadabbur Ramadan, yang mana pada kali ini saya akan membawakan satu ayat untuk ditadabbur, yaitu surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Yang tafsirnya yaitu beberapa hari yang tertentu. Maka siapa antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah dia berbuka jika dia berbuka. Maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang dia berbuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Tetapi sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih daripada yang telah ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada membayar fidyah ataupun qada jika kamu mengetahui. Dalam ayat ini pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahawa ibadat puasa yang diwajibkan itu adalah beberapa hari yang tertentu, iaitu selama sebulan sahaja dalam setahun, yakni bulan Ramadan. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mahu membebani orang-orang yang beriman dengan kewajipan yang mereka tidak berdaya melakukannya. Maka dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah juga, ibadat puasa itu tidak diwajibkan sepanjang tahun atau dalam bilangan hari yang sangat banyak. Pada ayat seterusnya yang berbunyi, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Maka siapa antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah dia berbuka jika dia berbuka. Maka wajiblah dia berbuka sebanyak hari yang dia berbuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua ataupun sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin.
Tetapi sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah itu lebih daripada yang ditentukan, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Jadi kita ni melihat dalam ayat ini, dengan rahmat Allah jua, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rukhsah atau keringanan kepada orang yang sakit atau dalam musafir dalam membolehkan mereka berbuka. Jika mereka berbuka, maka diwajibkan ke atas mereka mengqadanya pada hari-hari yang lain setelah mereka sembuh atau kembali daripada musafir, iaitu pelayaran. Di sini sakit yang dimaksudkan bagi orang yang berpuasa yang diberikan rukhsah itu ialah sakit yang menyebabkan mudarat kepada dirinya atau menambahkan sakitnya atau melambatkan sembuhnya. Melambatkan sembuh orang yang sakit itu. Manakala jarak perjalanan bagi orang musafir yang diberikan rukhsah itu pula ialah pelayaran ataupun perjalanan yang tidak kurang daripada 2 marhalah, iaitu kira-kira 89 km. Seterusnya, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pertama mengenai orang yang tidak berdaya berpuasa, iaitu orang yang sangat tua dan juga orang sakit yang tiada harapan sembuh. Mereka juga diberi rukhsah ataupun kelonggaran, keringanan dengan tidak diwajibkan berpuasa dan juga tidak diwajibkan mengqadanya, tetapi masih diwajibkan membayar fidyah, iaitu dengan memberi makan seorang fakir ataupun miskin sebagai ganti bagi setiap hari dia berbuka. Mereka yang tidak berpuasa tadi boleh membayar fidyah sama ada setelah fajar setiap hari pada bulan Ramadan ataupun sebelum fajar setiap hari berpuasa, iaitu pada malamnya. Walau bagaimanapun, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka tidak boleh menyegerakan membayar fidyah sebelum masuk bulan Ramadan. Artinya di advance-nya dibayarnya, itu tidak boleh. Contohnya, membayar 30 cupak untuk 30 hari puasa yang akan ditinggalkannya. Antara sahabat Rasulullah SAW yang telah berbuka dan membayar fidyah atas sebab sangat tua dan juga tidak berdaya berpuasa ialah Anas bin Malik dan juga Qais bin As-Sayyib radhiyallahu anhuma. Jadi berarti kalau kita ni kan ada orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ia tidak boleh membayar dulu fidyahnya, barutah esoknya ia sudah yakin esoknya itu hendak puasa. Itu tidak boleh. Jadi ia masuk dulu bulan Ramadan, barulah ia diwajibkan ke atasnya membayar fidyah tersebut. Kedua, begitu juga perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anaknya. Jika mereka merasa takut akan kemudaratan anak mereka sahaja, maka mereka juga diberi rukhsah, keringanan dengan dibolehkan berbuka, tetapi diwajibkan membayar fidyah serta mengqada puasa. Walau bagaimanapun, jika mereka berbuka kerana takut akan kemudaratan diri mereka sahaja atau takut akan kemudaratan diri mereka dan juga anak mereka, maka mereka tidak diwajibkan membayar fidyah dan hanya diwajibkan mengqada puasa sebagaimana puasa yang telah berapa hari yang ditinggalkan itu. Para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk kita ni melihat kadar fidyah puasa bagi satu hari puasa yang ditinggalkan ialah sebanyak 1 cupak, iaitu kira-kira 567 gram beras ataupun apa-apa juga makanan ataupun bijiran yang menjadi makanan asasi sesebuah negara tersebut. Walau bagaimanapun, sesiapa yang dengan sukarela membayar fidyah puasa melebihi kadar yang ditentukan itu, maka itu adalah sesuatu kebaikan baginya.
Artinya ia lebih membayar fidyah itu daripada secupak tadi. Itu lagi lebih baiklah bagi orang-orang yang membayar tersebut. Ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada membayar fidyah ataupun qada jika kamu mengetahui. Dalam ayat ini, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi kepada orang-orang yang telah diberikan rukhsah ataupun diberikan keringanan itu, walaupun mereka dibolehkan berbuka dengan membayar fidyah ataupun qada puasa, namun berpuasa adalah lebih baik bagi mereka sebenarnya. Jika mereka mengetahui kebaikan-kebaikan yang ada pada ibadat puasa itu dari segi ganjaran, dari segi ganjaran pahala, dari segi kelebihannya, dan juga dari segi mengambil manfaat daripada puasa tersebut. Maka adalah lebih baik ataupun lebih utama mereka itu memilih untuk berpuasa selama mana tidak mendatangkan mudarat ke atas mereka. Perkara ini disebutkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku suatu amal yang dengannya aku boleh masuk syurga." Rasulullah bersabda, "Berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingan baginya dari segi ganjaran pahala dan juga dari segi kelebihan mendidik jiwanya." Jadi syukur alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam tadabbur Ramadan pada kali ini. Untuk akhirnya, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.